Negeri Kelantan yang berusaha Ketua Penolong Pengarah unit ICT Puan Zuria, guru-guru yang menjadi peserta serta tim bengkel pemergasaan teknologi digital dalam PDPR. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mengikuti satu slot yang sangat berguna dan berfaedah ya dalam kita mendokumentasikan semua yang kita buat sepanjang sama ada PDPR ataupun pembelajaran nyata. Untuk tidak melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar dari penceramah yang sangat hebat iaitu Puan Azrina ya, dari SMK Kubang Krian 1, Guru Cemerlang Matematik. Okey, dipersilakan Puan Azrina, Wan Azrina. Okay, terima kasih Cikgu Azizah. Okay, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar dengan jelas kan? Okey, clear. Okey, saya Cikgu Wan Azrina daripada SMK Kubang Krian. Okay, hari ini saya akan berkongsilah dengan cikgu-cikgu sedikit panduan macam mana kita nak gunakan aplikasi Padlet. Okey, mungkin ada cikgu yang dah biasa dengan aplikasi Padlet ni. Mungkin ada cikgu yang masih baru dengan aplikasi ini. Apapun, saya akan cuba ringkaskan sebaik mungkin dan sekiranya nanti cikgu-cikgu ada persoalan, bolehlah sama-sama kita cuba selesaikan persoalan cikgu tu, yang mana yang kami JU ni boleh bantu, kami akan bantulah. Okey, bercakap tentang Padlet, ianya sebenarnya adalah satu aplikasi yang sangat menarik. Okey, aplikasi Padlet ini adalah aplikasi dalam talian yang boleh digunakan dalam pelbagai bidang, dalam bidang pendidikan, dalam bisnes, okey, dalam dalam contohnya kita ada untuk kegunaan personal pun boleh. Contohnya kalau cikgu-cikgu nak pergi melancong, nak buat itinerary, ataupun cikgu dah pergi melancong nak save, nak simpan momen tu, kita pun boleh guna Padlet. Nanti saya akan kongsikan. Okey, kita tengok dulu beberapa bahagian ataupun topik yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama kita akan masuk pada pengenalan lah. Okey, pengenalan ni agak panjang. Nama dia pengenalan. Biasa pengenalan ni pendek. Tapi pengenalan ni saya nak kenalkan cikgu-cikgu semua dengan aplikasi Padlet ni. Okey, macam mana menariknya aplikasi Padlet ni. Kemudian kita akan buat account registration. Okey, untuk cikgu-cikgu yang belum ada account registration, kita akan terus hands on untuk buat account registration. Kemudian kita akan tengok beberapa contoh penggunaan saya sendiri dan juga penggunaan pengguna lain di seluruh dunia. Okey, kemudian kita masuk kepada sesi Q&A lah jikalau ada. Okey, yang pertama kita tengok yang ni. Okey, pengenalan. Sebenarnya aplikasi Padlet ni dia sangat mudah dan dia intuitif. Okey, sangat mudah sebab ianya melibatkan one click saja. Kita boleh klik, copy paste and then kita drop. Okey, drag and drop sahaja. Okey, kemudian it works the way your mind works. Maksudnya Padlet ni kita boleh rancang dia dan kita boleh hasilkan mengikut cita rasa kita masing-masing. Kalau cikgu jenis yang suka bunga, mungkin boleh letak background bunga. Kalau cikgu suka background abstract, cikgu boleh letak abstract. And then macam mana kita nak design Padlet kita nanti tu, dia tidak ada limit lah. Maksudnya antara antara cikgu dengan mungkin kawan cikgu tak sama minat kan. Jadi cikgu boleh letak mengikut cita rasa masing-masing. Kemudian segala perubahan yang kita lakukan dalam Padlet ni adalah auto save. Okey, dan ada link yang kita boleh share lah nanti. Sebab Padlet ni sebenarnya ia adalah satu aplikasi untuk berkolaborasi. Jadi link tu nanti saya akan tunjuk macam mana link tu cikgu boleh hasilkan. And then kita boleh share dengan pelajar kita, dengan rakan kita dan juga ahli keluarga.
Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay. Padlet ni juga dia adalah universal, okay, dan inklusif. Okay, kalau tengok kat situ dia available in 32 language. Okay, dia ada 42 bahasa setakat inilah dan mungkin akan ditambah lagi. Okay, cuma biasa kita guna dalam bahasa Inggeris lah. Okay, kemudian collaborate on Padlet from around the globe. Maksudnya kita boleh berkolaborasi menggunakan Padlet ni dengan rakan-rakan guru ataupun pelajar ataupun kenalan kita sama ada yang berada di Malaysia ataupun di luar Malaysia. Okey, accessibility dia tu meluaslah. Okey. Kemudian dia sifatnya yang seterusnya, Padlet ni dia perfecting the art of collaboration lah. Okey, kita boleh setkan dia macam Google Drive. Cikgu boleh setkan link yang kita nak share nanti kepada rakan kita atau pelajar tu, pelajar boleh contribute sahaja ke, maksudnya dia boleh read only, dia boleh contribute untuk menulis, writing, dia boleh jadi moderator ataupun dia boleh jadi editor bersama-sama dengan kita yang mencipta ataupun kita yang membuat Padlet. Okay, kemudian kita boleh tengok update tu appear instantly across device. Maksudnya katalah cikgu ada Padlet, cikgu buka dengan laptop. Okay, cikgu buka Google Chrome, cikgu buka dengan laptop. Dalam masa yang sama, cikgu buka di handphone. Okay, update dia akan keluar. Kalau kita setting, kita perlukan notification tentang update. Maksudnya katalah ada pelajar hantar kerja rumah mereka ataupun rakan kita ada letak posting baru dekat kita punya Padlet, nanti notification tu akan keluar sama ada dekat phone ke, dekat laptop, dekat PC, dia work across device lah. Maksudnya dia tidak terhad, dia tidak limit kepada satu peranti sahaja. Okay, kemudian Padlet ni juga dia membenarkan orang lain remake your work. Maksudnya orang lain boleh ambil Padlet kita, okay, boleh ambil Padlet kita and then dia boleh remake. Okay, nanti saya tunjuk macam mana hasil dia bila kita remake. Okay, maksudnya sebab dia konsep Padlet tu sendiri adalah untuk berkolaborasi. Jadi dia banyak more kepada sharing lah. Tak ada kita simpan je. Jadi kalau kita guna Padlet, memang untuk kita berkolaborasi. Okay. Yang menariknya lagi, Padlet ni dia supports almost every file type. Kalau katalah kita ada YouTube, kita copy link YouTube, kita paste dekat kita punya Padlet, maka adalah paparan YouTube ataupun video pilihan kita tadi pada Padlet kita. Jadi pelajar dia pergi kepada page Padlet yang kita buat tadi, dia boleh akses kepada video pilihan kita, kemudian mungkin akses kepada soalan. Nanti bila cikgu dah kita buat bersama-sama sekejap lagi, cikgu akan nampak lah. Okey, dan pelbagai file lain, file MP3, PDF, file video, file dokumen ke, PowerPoint cikgu sekalipun, kita boleh letak dekat Padlet. Okay, and then dia embed content from anywhere on the web. Katalah cikgu suka konten ataupun bahan, cikgu baca surat khabar online, cikgu baca surat khabar online, dah ada keratan akhbar atau link akhbar yang cikgu suka nak baca ataupun cikgu nak simpan ataupun cikgu sendiri masuk dalam surat khabar tersebut. Ada keratan akhbar berkenaan cerita cikgu lah, inovasi dan sebagainya, cikgu nak simpan dia dalam Padlet. Okey, nak simpan, cikgu copy saja link nanti, letak dekat Padlet. Jadi cantik. So, bila kita nak akses saja kepada bahan-bahan yang telah kita kumpulkan tadi, dia dah tersusun cantik. Okey. Dan biasanya konsep Padlet ni dia banyak melibatkan kita copy link, paste. Okey, tapi cikgu boleh create juga. Cikgu boleh create quiz dan sebagainya dalam Padlet tu. Okey, yang seterusnya dia apps for most any device. Bukan kata dia compatible untuk Android sahaja, tidak. Dia juga boleh untuk iOS, iPhone ke, iPad ke, iPod Touch ke, Android pun boleh. Laptop boleh, PC boleh. Okey, post appear instantly across device. Maksudnya kita post saja dekat laptop. Kalau kita buka dekat handphone, terus ada, dia tak ada delay. Okay, take photos and scan QR code from within each app. Okay, kita boleh ambil gambar pun. Nanti saya tunjuk macam mana kalau kita ada, kita buka Padlet,
Kemudian kita boleh ambil direct gambar and then terus direct post pada Padlet kita. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Sifat dia lagi adalah beautiful and fun. Okey, Padlet ni benda yang comel-comel je. Okey, apa ni? Menarik, colourful. Okey, cikgu boleh pilih sendiri wallpaper yang cikgu minat, tema macam mana, jenis tulisan macam mana. Tu sifat dia lah. Okey. And then dia private and secure. Jadi cikgu tak perlu bimbang sebab bila cikgu nak create Padlet, satu-satu Padlet yang cikgu nak create tu, cikgu kena sign in. And then you can sign out lah, boleh sign out. Okay. Kalau guna peranti sendiri, saya rasa tak ada masalah. Kalau cikgu guna peranti yang public di sekolah, contohnya PC di sekolah dan sebagainya, untuk buka Padlet, untuk buat Padlet dan sebagainya tu, jangan lupa untuk sign out. Okay, dan ianya adalah secure. Okay, flexible and versatile. Okay, seterusnya sifat dia adalah dia fleksibel dan dia versatile, dia up to date. And then dia kalau kita tengok tidak boring, minimalist, konsep dia minimalist lah. Okay, kalau tengok kat sini, point dia ni from sticky notes to essay. Maksudnya daripada sekecil-kecil nota sehinggalah boleh buat essay dan pelbagai jenis writing pun kita boleh letak dekat Padlet. Okey, ianya bergantung atas kreativiti cikgu. Apa ni? Kalau cikgu kreatif, Padlet cikgu akan kelihatan menarik. Okay, take it with you. Okay, integrate Padlet with other apps or go old school with paper. Okay, Padlet ni memang paperless lah. Kita tak guna the paper, nak print dan sebagainya. Sebab kita boleh share. Okay, Padlet ni kita boleh export sebagai PDF. Cantik kan cikgu bila kita export sebagai PDF, and then kalau kita nak share dengan pelajar kita, dengan rakan guru, dengan ahli keluarga kita sekalipun, okay, kita share dalam WhatsApp saja ataupun dalam Telegram ke, kalau nak tengok buka secara digital lah, dan dia tidak akan melibatkan size file yang terlalu besar. Okay, kemudian kita juga boleh share dekat media sosial seperti Twitter, Facebook, okay, dan Padlet tu sendiri. Dan juga kita boleh embed dekat website ataupun blog bagi siapa-siapa yang biasa jadi blogger dan sebagainya lah. Okay, next kita tengok yang ni premium plans dia. Yang ni plan ni Padlet ni untuk boleh digunakan untuk sekolah dan dia maksudnya kita kena bayar lah ni, kena bayar mahal. Lepas tu user dia tu ramai. Okey, kalau tak silap saya yang ni dekat dengan €1,000. Tapi dia ada pro, dia ada nanti saya tunjuk cikgu plan yang biasa. Maksudnya bila cikgu sign up, cikgu mula-mula daftar, cikgu boleh buat 5 Padlet sahaja. Kalau cikgu bayar upgrade Padlet cikgu kepada pro dengan bayaran kalau tak silap saya RM144 setahun, okey, cikgu boleh create unlimited Padlet. Okay, selama setahun. Lepas tu kalau nak teruskan, kita kena renew license dia lah. Okay. Yang ni sifat dia lagi. Kita boleh guna juga Padlet ni untuk personal profile. Okay. Yang seterusnya, kalau kita tengok, kita boleh search for information and inspiration. Maksudnya kalau Padlet ni, kita boleh, dia ada satu button, nanti saya akan share, button gallery dia panggil. Okay, dekat gallery ni cikgu boleh tengok pelbagai idea Padlet yang telah di-create, okay, dibina ataupun dibuat oleh pengguna seluruh dunia, and then cikgu boleh remake. Remake ni cikgu jadikan hak cikgu pun boleh, ataupun cikgu boleh dapatkan idea, cikgu boleh buat yang baru daripada situ. Tengok macam mana orang lain guna Padlet untuk dalam kehidupan dia. Okay, sebab ada, kalau saya tengok tu, ada yang guna untuk PDPC, ada yang guna untuk pengurusan lah PDT, dan ada juga untuk personal life. Okey, yang ni excellent support lah. Kalau cikgu ada masalah dengan account Padlet, cikgu boleh terus reach dia punya support team melalui link-link ataupun email melalui email yang diberi. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada topik yang kedua. Yang ni saya akan terus hands on lah.
Account registration. Okey, kejap lagi saya akan tunjuk. Kemudian selepas topik yang kedua, kita akan terus kepada penggunaan. Okey, penggunaan Padlet. Dan akhir sekali kita akan masuk kepada Q&A. Baik, okey. Baik, kat sini kita akan masuk kepada Padlet. Cikgu type saja Padlet. Boleh? Okey, cikgu type pada Padlet pun boleh. Okey, yang ni Padlet https padlet.com. Okey, cikgu boleh klik terus kat sini. Okey, cara dia okey, ni Padlet lah. Boleh. Kemudian bila cikgu klik login, okey, cikgu pilih nak login with Google, nak login with Microsoft, login with Apple. Ni Apple apa ni untuk pengguna Apple lah. Okey, sebenarnya Padlet ini saya nak share sini. Okey, Padlet ni ada dalam D5. Okey, kalau cikgu type d5.edu.my, tak. Okey, link tersebut akan bawa cikgu ke akaun D5. Cikgu pilih guru kat bawah ni. Okey, kemudian cikgu log masuklah dengan ID D5 yang telah diberikan oleh KPM. Okey, bila cikgu login kepada menu guru tadi, dekat ruangan ni ada satu menu. Menu nombor 5 ni ada aplikasi. Kalau cikgu klik kat sini, okey, dia ada aplikasi Padlet dalam ni. Okey, bersama-sama dengan aplikasi yang lain lah, ada Blank Space, Edpuzzle, Plickr, Wolfram Alpha dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada Padlet. Okey, cikgu akan ni sebab saya tak sign out Saya log out dulu. Okey, kalau cikgu pengguna yang tak pernah sign up, tak pernah register untuk Padlet, bila cikgu klik melalui aplikasi D5 tadi, cikgu klik aplikasi D5 ni, dia akan bawa ke Padlet. Sama saja dengan kalau saya share saya klik, kalau cikgu klik daripada luar. Contoh saya tunjuk satu contoh. Okay, katalah saya pakai ID ni, saya pun type Padlet. Enter. Cikgu buka Google Chrome, cikgu type Padlet, enter. Okey, cikgu klik daripada hasil carian Google tadi, Padlet You Are Beautiful ni betul lah untuk Padlet. Kalau cikgu klik pun dia akan bawa kepada interface yang sama. Boleh? So sama ada cikgu masuk melalui D5 pun boleh, atau cikgu direct daripada Chrome masuk melalui Google Chrome pun boleh, tidak ada masalah. Okey, untuk pengguna pertama kali nak sign up, cikgu klik yang ni, sign up for free. Okey, cikgu juga boleh install Windows app lah, boleh install juga dekat dalam laptop, dalam PC dan sebagainya. Okey, nak install dan sebagainya kita kena sign up dululah untuk ada account dulu. So bila kita klik sign up for free ni, cikgu pilihlah sign up with Google. Okey, sebab kita ada ID D5 tu, kita sign up with Google. Okey, ni tengok email apa yang cikgu guna untuk sign up tadi. Okey, cikgu boleh use another account. Type email. Okey, type email. Boleh? Okey, kalau saya nak guna email ni contoh. Okey, saya masukkan password. Betul tak ni? Okey ni. Okey, dia terus welcome to Padlet. Sebab apa ni? Dia welcome to Padlet. Okey.
cikgu boleh pilih pro atau basic. Untuk yang free, pilih yang basic lah. Okey, pilih yang basic. Kalau cikgu rasa menarik Padlet ni nak upgrade kepada pro, boleh buat kemudian yang ni. Okey, katalah ambil yang ni, yang basic ni, klik continue. Okey, kemudian dia akan ada satu dia welcome kita lah. Welcome to Padlet. You are on our basic membership. Okey, klik let's go ni. Okey, yang ni Padlet tanya, padlet.com wants to show notification. Kalau cikgu allow, nanti setiap kali ada submission, dia akan appear dekat komputer kita. Tepi bawah ni, tepi kanan bawah, dia akan appear lah. Okey, kalau cikgu nak block pun tak ada masalah. Okey, sebab bila buka tu baru kita boleh tengok ada submission dan sebagainya. Baik, kalau tengok kat sini, kita ada beberapa ruang. Okey, ni Padlet lah. Kalau cikgu baru-baru join tu, yang ni tak ada lagi. Okey, yang ni belum ada lah. Okey, katalah saya delete yang ni. 2679. Okey, so saya punya Padlet sekarang kosong. Sekejap Okey, map ni tak delete tadi. Delete. 7690, kena klik delete Okey, kosong. So, kalau cikgu baru dengan Padlet, maka dia keluar seperti ini, interface dia. Ya, okey. Untuk kita kenal dulu button-button yang ada dekat Padlet ni. Okey, di sebelah kiri ni dia ada recent. Recent ni adalah dia akan tunjukkan Padlet terkini yang kita hasilkan. Kemudian make ni Padlet yang memang kita hasilkan lah. Share ni yang kita kongsi. Okey, share tu yang kita kongsi. Okey, kemudian like ni kalau kita ada like mana-mana Padlet, dia akan keluar kat sini. Okey, archive ni kalau ada Padlet kita yang kita dah tak save, kita nak letak dalam archive, kita right click, nanti Padlet yang kita hasilkan tu kita boleh hantar dia ke archive. And then new folder ni sebenarnya dalam Padlet kita boleh create folder. Okey, contoh saya create sebelum saya create folder, kita buat dulu. Okey, kita buat Padlet. Okey. Kalau tengok kat sini button pink atas ni make a Padlet. So bila kita nak buat Padlet, kita boleh klik button pink ni lah. Okey, ni button warna orange ni adalah join a Padlet. Yang ni gallery. Saya dah sebut tadi button gallery. Okey, kemudian kalau ke atas ini adalah profile kita. Kalau cikgu klik, kalau cikgu klik tu akan keluar home, profile, drive, statistik, setting, dan cikgu boleh log out. Kat sinilah kalau nak log out. Okey, kalau cuba cikgu klik home, ni adalah home lah. Interface yang ni menunjukkan kita berada di ruangan paling depan Padlet kita. Katalah kita klik profile. Okey, dia akan keluar interface seperti ini dan ada tempat edit profile. So cikgu boleh edit. Okey, cikgu boleh edit profile tu. Cikgu boleh tukar ni. Contohnya saya nak buat teacher Azrina. Okey, email tu biarlah. And then saya update. So nama saya dah berubah. Okey, password pun cikgu boleh tukar. Okey, boleh masukkan current password dan new password. Okey, yang lain tu saya rasa menu tu tak berkaitan sebab kita kalau billing pun sebab kita ambil yang yang basic tadi kan. Okey, balik semula ke sini. Okey, menu saya ni dah bertukar. Hi teacher dah. Nama hi TC tu teacher. Okey, kita nak tengok gallery dulu. Okey, sebelum kita buat make a Padlet, kita pergi tengok gallery dulu. Kita tengok klik gallery. Kita boleh tengok Padlet yang dihasilkan oleh macam Padlet sampel lah yang dihasilkan untuk contoh kita. Okey, contoh yang ni course to do. Cuba cikgu boleh klik lah. Kalau cikgu dah register, cikgu boleh klik. Tengok macam mana Padlet yang dia hasilkan ni, dia buat to do list ni mengikut hari.
Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey, Isnin nak buat dia kena laundry. Kemudian makanan dia apa, dia boleh edit kat sini. Okey, boleh edit. Cikgu tak boleh edit lah sebab ni bukan kita punya Padlet. Ni orang lain punya Padlet. Tetapi kita boleh remake. Kita boleh jadikan yang kita. Contoh, saya terus saja remake deh. Atas ni ada button. Bila cikgu duduk dalam Padlet dah ni, okey, dia ada button light. Love ni light. Kalau cikgu light saja, dia akan masuk dekat menu light tadi. Okey, contoh deh. Saya dah light yang ni. Okey. Ni Padlet saya. Saya tekan light. Terus masuk. Nampak tak? Terus apa ni? Dalam galeri tadi, ni Padlet dalam galeri. Sebab saya light, saya light apa ni? Padlet to do ni. Saya ada klik love tadi, saya light. Dia terus masuk ke dalam menu light account saya. Boleh? Okey, katalah saya nak buka apa ni? Padlet travel itinerary ni. Okey, saya pun buka Padlet ni. Okey, ni orang lain punya deh. Ni orang lain punya. Dia adalah letak link-link idea itinerary dia kalau ke Singapura. Okey, kalau ke apa ni? Pulau Ubin dan sebagainya. Okey, ni dia letak Yang ni sebenarnya cikgu dia copy link sahaja. Sebab kalau cikgu klik pada itinerary dia ni, saya klik, dia terus bawa kepada link Nerd Nomads ni. Nerd Nomads ni, what to do in Singapore, 3-day Singapore itinerary. Okey, nampak tak? Dia just copy link ini dan dia paste. Okey, sekejap lagi kita akan buat yang ni. Baik, balik pada Padlet travel itinerary yang kita buka tadi. Saya boleh remake cikgu. Tadi kita klik like. Kita juga boleh klik remake. Remake ni maksudnya kita jadikan Padlet travel itinerary ni hot kita. Okey, cikgu klik remake. Okey, dia pun tanya. Title kita letak remake of travel itinerary. Dah, remake tu maksudnya yang kita copy lah daripada orang tu. Okey, ataupun kita nak buat kita nak letak nama kita lah. My travel itinerary. Okey, description sini dah, cikgu boleh letak apa-apa saja. Okey. Idea lawatan lah saya letak. Okey, saya pun copy design. Kalau cikgu nak copy design. Kalau cikgu nak copy post sekali, cikgu tick. Copy post, ni benda semua ni post dah. Ni kalau cikgu tengok sini, semua ni kita panggil post. Haji Lane ni semua yang orang ni buat dan dia post kat sini. Sama ada kita, kalau kita klik remake tadi, kita klik remake tadi, kita letak my travel itinerary and then description dia kita letak idea lawatan, contohlah. Okey, kalau kita klik copy design saja, dia hanya copy design luar saja, yang warna yang warna orange ni sahaja dengan tajuk. Isi dalam ni dia tak copy. So kalau kita nak juga, kita klik copy post. So dia akan pergi sekali. Okey, kita pun klik submit. Tunggu sekejap, dia akan remake untuk kita. Dia akan buat untuk kita lah. Now, kalau cikgu balik kepada dashboard atas ni, dashboard atas ni. Okey, sekejap Okey, cikgu klik mate. Mate dah. Tadi light. Hot light dia masuk tempat light. Hot mate. Cikgu klik mate. Dah ada dah dalam Padlet cikgu my travel itinerary. Ni dibuat oleh cikgu lah konon-kononnya. Sebab kita remake hot orang lain tadi. Okey, bila kita klik yang ni, nak edit dan sebagainya, boleh dah lah. Hot tadi kita tak boleh edit sebab itu yang orang tu punya. Now kita boleh edit dah ni. Kita boleh delete dah. Cuba cikgu klik butang 3 ni. Dah boleh delete. Tak say lagi Singapura ni, tak say. Delete, okey. Hilang hot tu. Tapi ada lagi hot lain ni. Kita boleh klik dan kita boleh drag. Padlet ni mudah aja. Cikgu klik, drag. Nak susun dia. Cikgu boleh klik dan drag. Kalau ada dah lah. Ni semua dipanggil post.
Jadi. Okey. Klik jangan lepas, drag, letak. Boleh? Okey. Okey, ni dah jadi yang kita punya. Kalau yang dia tadi, tak? Saya klik semula travel itinerary, apa ni? Dalam galeri, kalau cikgu klik butang 3 ni, tak, dia hanya keluar 2 menu. Sama ada you nak copy post ataupun nak expand post. Tapi kalau dah jadi hak kita, bila cikgu klik saja butang 3, tengok banyak menu ada. Cikgu boleh ubah warna dia. Okey, warna background tu, cikgu boleh edit post ni. Cikgu boleh connect, boleh bring to front, boleh transfer post dan sebagainya. Termasuklah boleh delete. Boleh? Okey. Kalau ada nak tanya, nanti cikgu boleh letak soalan lah. Okey, dalam chatbot tu nanti moderator akan tengok. Okey, kalau saya ada tercepat ke boleh bagi tahu Okey, yang seterusnya kalau kalau kita remake tadi, and then kita akan pergi balik kepada dashboard. Okey, ni yang kita remake dah. Okey, now kita nak buat yang kita sendiri. Kita nak buat yang baru. Okey, katalah kita tak usah ambil orang lain, kita nak guna kreativiti kita sendiri. Okey, kita klik make a Padlet. Okey, dia akan bagi pilihan pada cikgu. Cikgu nak bentuk macam mana Padlet tadi. Dalam bentuk wall ke? Kalau wall ni susunan dia macam susunan bata buat rumah tu, buat dinding tu kan? Susunan. Dia susun begitulah in a brick like. Okey. Kalau cikgu nak susunan stream ni macam dia kita baca daripada atas ke bawah. Kita read top to bottom lah. Macam kita tengok Facebook ataupun Instagram, tak? Daripada atas kita baca ke bawah, kita scroll saja. Kalau grid ni dia duduk arrange dalam row dalam bentuk kotak. Okey. Kalau share ni dia ada partition. Okey, dia ada partition. Atas tu setiap partition tu cikgu boleh letak nama. Nama. Okey. Kalau map ni dia akan kita boleh letak content dekat map. Sangat menarik juga. Okey, ni kalau kita pergi travel mana-mana boleh, ataupun kita ada pengalaman budak kita pergi tanding negara mana ke, kita boleh letak dalam map. Okey, ni canvas. Canvas ni kalau kita nak connectkan content kita tu. Okey. And then ni dalam bentuk timeline. Okey, cikgu boleh select lah mana-mana. Okey, katalah saya pilih hak ni dululah. Hak wall ataupun yang ni lah yang chef. Okey, yang chef ni menarik juga. Saya select yang tu. Okey. Bila cikgu select saja, dia ada background kalau cikgu pasal. Ini background, okey. Background ni yang dia default bagi dan kita boleh edit. Kalau cikgu tengok tulisan sini My Fancy Padlet. Yang ni pun semua kita boleh edit. Nak edit kat mana? Di sebelah kanan ni. Boleh? Dekat sebelah kanan tu. Okey. Kalau kita tengok sini, dia ada button close dengan next. Dia ada close, next. Ni tempat kita nak modify lah. Okey, title. Okey, My Fancy Padlet. Kita pun nak ubah. Saya nak buat untuk PDPC contohnya. Latihan buku, latihan modul. Modul matematik. Latihan daripada modul matematik cemerlang. Contohlah nama tajuk. Okey. Description description ni katalah kita boleh letak apa-apa saja maklumat. Contoh kita kata untuk kelas. Description ni untuk kelas tingkatan 5 kerian sekolah ke bakery kan. 5 kerian 1 contoh. Okey, ikon ni dia sekarang ni tak ada ikon. Ikon ni yang dia akan appear tepi ni. Katalah cikgu nak letak ikon, nak kasih menarik, kita klik yang ni. Kita pun pilih. Ikon ni dalam bentuk emoji boleh, ataupun kalau cikgu tengok boleh pilih sini. Nak buat ikon bola ke. Kalau kita buat page Padlet tadi untuk co-curriculum, mungkin kita boleh letak ikon kelab bola sepak ke dan sebagainya.
Okey, katalah cikgu nak add icon sendiri. Klik yang ni. Klik bawah ni dah. Add your own icon. Boleh juga. Okey, cikgu just upload saja. Cikgu upload pick file. Carilah gambar-gambar apa yang cikgu ada. Boleh. Okey, katalah saya ada gambar. Ni gambar live worksheet tapi biarlah. Saya dah save dah gambar tu. Saya ambil lah gambar tu. Okey, boleh dah. Open. Tunggu sekejap, dia akan upload untuk kita. Kat mana ikon ni akan wujud? Ni nampak tak? Kat tepi. Dia terus keluar kat situ. Dan cikgu tak perlu bimbang dari segi apa ni, sebab dia ni cloud. Padlet ni dia simpan file kita ni dalam cloud lah. Dia tak akan melibatkan kapasiti apa ni, drive kita, laptop kita dan sebagainya. Okey, kemudian tu dari segi ikon dah. Kemudian copy link to clipboard ni untuk link. Cikgu boleh letak link ni, boleh custom made. Okey, customize. Cikgu boleh customize. Ni yang dia bagi panjang. Katalah saya nak kata modul, tak huruf kecil huruf besar tak apa belakang. Modul C, modul cemerlang. Saya pun buat modul dash C. Sorry, dash tak boleh guna. Underscore yang boleh guna. Modul underscore C. Okey. Jadi link ni kita yang create. Boleh? Okey. Kemudian dari segi appearance tu, wallpaper. Cikgu boleh klik sini. Boleh pilih. Nak pakai hot solid boleh. Hot solid ni warna lah. Direct warna. Nak warna putih ke. Okey, kalau tak say solid, cikgu back. Back atas ni, anak panah atas ni. Okey, cikgu boleh pilih gradient. Gradient ni campuran warna. Okey. Cikgu back atau say. Nak texture dan pattern pun boleh. Okey, ada pilihan dalam tu. Ada banyak, cukup lah rasanya. Okey, kata nak pilih hot daun ni pun boleh. Ataupun kalau tak say lagi nak pilih gambar pun boleh. Okey, gambar ni dia ada yang animation, yang animated ataupun yang gambar biasalah. Katalah ni saya nak pilih gambar nota gini. Ataupun gambar ni. Okey, ataupun kalender. Bentuk-bentuk lagu tu. Boleh semuanya. Cikgu pilihlah, ada banyak gambar. Okey. Ni ada gambar kartun, ada gambar abstrak, bunga dan sebagainya. Asalkan sedap mata memandanglah. Kalau serabut dah, serabut juga dah. Anak murid kita nak hantar latihan pun keliru. Pandai-pandailah cikgu sesuaikan. Okey, saya pilih notebook ni. Okey, siap. Tak payah save ke apa, dia auto save. Terus back saja tekan anak panah undur tu. Okey, seterusnya ni kita setting lagi. Kita setting lagi. Tadi wallpaper dah siap. Color scheme ni sama ada nak putih ataupun gelap. Boleh. Ambil putih lah senang. Okey, font pun boleh pilih. Katalah ni font yang default. Cikgu pilih font. Nampak tak dia berubah font? Dia berubah. Okey, tu dia ada 4 jenis. Katalah saya ambil font yang ni. Latihan modul cemerlang automatic. Okey, attribution ni dia display author name. Okey, above each post. Kalau kita klik dia akan displaykan nama lah. Okey, kalau kita tak say klik pun tak apa, tak ada masalah. Ni pilihan cikgu lah. Okey, new post position. Kita nak pastikan orang atas terkini duduk atas ke orang atas mula-mula duduk atas. Post tu. Biasa kita letak yang last lah. Orang yang atas first dia akan turun ke bawah. Ataupun kalau cikgu nak letak orang yang atas first memang duduk atas. Okey, boleh juga. Okey, comment. Allow viewer to comment on post. Kalau cikgu on-kan dia, nanti boleh dia akan ada ruangan komen. Macam Facebook lah. Orang boleh komen. Okey, reaction pula. Reaction ni kita nak we grade ke, star ke, nak upvote ke ataupun nak like post. Kita boleh pilih. Cikgu klik. Kita boleh, kalau kita pilih like, dia salah satu je, tak boleh semua. Nanti orang boleh like setiap post tu. Ataupun vote. Okey, kita boleh klik. Okey. Ataupun star. Star ni boleh bagi 1 hingga 5 bintang. Ataupun cikgu nak bagi grade. Kerja sekolah tu nak bagi grade berapa. Boleh tak? Maximum grade tu cikgu boleh letak 100 ke. Let's say katalah ada satu soalan tu 5 markah. Cikgu tak 5. Boleh juga. Yang ni kita yang customize.
Okey, kemudian tu dari segi grade, saya pilih grade lah. Kalau nak star boleh juga. Okey, kemudian require approval ni tak payah on. Kalau cikgu onkan dia, nanti orang nak kita kena approve baru orang boleh post dan sebagainya. Okey, yang lain ni tak perlu dah. Okey, kemudian cikgu klik next. Okey, boleh start posting. Now, sebab tadi kita pilih hot chef kan, boot chef tu, cikgu ingat kita apa ni, the pair tadi masa kita nak create tu, saya pilih boot chef tu dah. So dia ada partition. Okey, ni saya boleh namakan, contohnya yang ni, soalan 1. Okey, jadi pelajar yang jawab soalan 1, dia akan hantar kat sini. Dalam menu pelajar, bila saya klik share nanti, dia boleh klik tambah, dia boleh hantar jawapan dia. Contoh, pelajar buka, dia klik tambah, dia boleh hantar jawapan dia. Contoh, dia letaklah nama dia dulu. Okey, nama dia, contohnya Amirah. Okey, Amirah. Okey, jawapan dia, dia letak bawah ni. Contoh, jawapannya, katakan soalan dia, cikgu letak di sini tadi. Sekejap saya discard dulu. Soalan 1 tadi. Ni katalah soalan kita bagi asing. Katalah saya nak bagi soalan ni apa dah? Di sini juga. Boleh. Soalan 1 contohlah. 5 tambah 3 sama dengan berapa? Contoh. Okey, ni soalan matematik tengah tak ada lagu ni. Okey, pelajar pun nak jawab. Dia hanya klik tambah dan sini kita arahkan dia letak nama dia lah. Contoh Amirah. Amirah. Dia jawab jawapan dia. Jawapan. Dia letak 8 lah. Okey, dia pun klik publish. So, keluarlah nama Amirah. Jawapan dia 8. Amirah tu dia boleh daripada phone dia saja. Dia boleh jawab. Okey. Dia nak tengok macam mana Padlet ni. Kita akan share nanti link dia. Okey, ni cikgu dah tengok jawapan dia, cikgu boleh bagi grade. Okey, cikgu klik grade ni, cikgu boleh bagilah. Okey, sebab betul 8, 5/5 contoh. Dan boleh add comment. Contohnya tahniah. Okey. Rakan-rakan yang lain pun boleh add comment, tak ada masalah. Bukan kita saja boleh komen situ. Pelajar lain yang ada link Padlet yang kita share tadi pun boleh. Okey, boleh dah. Yang ni cikgu boleh letak contohnya soalan 2. Apa dia? Nak bubuh apa dah soalan kebab pun boleh. Diberi okey, y sama dengan 3x tambah 2. 3x tambah 2. Okey, cari nilai x jika y sama dengan 15 contohnya. Y sama dengan 15. Okey, ni contohlah. Dan soalan ayat. Boleh juga lagu tu. Okey, soalan ni pula kalau cikgu nak bezakan. Okey, nanti kalau pelajar ni dia boleh warnakan dia punya jawapan ni. Background ni. Okey, dia boleh letak. Cikgu tunjuklah pada pelajar tu. Macam mana dia nak letak background. Dia just edit titik 3 ni. Pelajar yang buat, dia boleh edit yang dia sahaja. Tapi dia tak boleh edit yang orang lain hantar. Okey. Cikgu saja, cikgu yang editor tadi sebab kita yang create Padlet ni, cikgu boleh edit yang pelajar hantar. Cikgu nak delete ke, nak ubah dan sebagainya tu boleh. Okey, pelajar lain dia tak boleh ubah. Okey, dia hanya boleh buat yang dia post sahaja kat sini. Baik. Begitulah yang seterusnya. Dia akan keluar. Ni kalau kita pilih jenis boot chef tadi. Okey, macam mana kita nak share dengan pelajar? Ingat tak tadi kita ada buat link. So cikgu boleh klik share. Okey, ni button share atas ni. Okey, cikgu klik share. Okey, copy link to clipboard. Okey, copy link to clipboard ataupun cikgu nak dapatkan QR code pun boleh. Okey, ataupun cikgu nak dapatkan email, nak embed dekat blog ke dan sebagainya pun boleh. Okey, nak share dalam GC pun boleh, dalam Google Classroom. Okey, katalah saya nak copy link to clipboard. Saya nak copy link ni. Okey, saya nak share dekat Zoom.
Saya share dekat ruangan chat link tu. Okey, enter. Tu link dia. Cuba cikgu klik, cikgu boleh tambah. Boleh terus edit saya punya Padlet ni sebenarnya. Boleh? Cikgu boleh? Cubalah kalau ada yang nak cuba. Kalau ada yang buka dengan laptop ke, dengan dengan PC ke, cikgu boleh ni klik link yang saya letak tadi. Mana dah link? Okey, kemudian cikgu boleh klik link tersebut and then boleh try klik tambah untuk jawab. Okey. Biasa kalau buka dengan phone dia ada tambah dekat bawah ni. Cikgu carilah mana-mana tu tambah. Okey, kalau perasan dekat skrin saya ni ada dah nampak tak ni? Ada orang yang tengah nak contribute lah tu. Kalau pelajar kita boleh tengok dia tengah nak contribute. Ni ada orang jawab jawapan 8. So saya boleh bagi grade. Okey, saya boleh bagi grade. Sebab dia eja tak apalah, kita boleh bagi juga full mark. Okey. Bedah jawab pula dah. Kok air putih bedah. Okey. Jadi Padlet ni sebenarnya dia adalah dua hala. Dia tidak satu hala lah sebenarnya sebab kita boleh berkolaborasi dengan pelajar kita. Kita boleh berkolaborasi dengan pelajar kita. Tapi dengan syarat ada internet. Ada internet. Guna phone pun boleh. Okey, guna phone pun boleh. Okey, banyak tu respon-respon daripada pelajar-pelajar kelas Padlet pada hari ini. Okey, kita tinggalkan yang ini. Ada nak tanya tak sampai sini? Dan ni kita dah create Padlet. Dah. Kemudian saya tak ajar lagi nak export tu. Saya tak asyik export ni. Nak export ni pun boleh. Sekejap saya tunjuk sebab dah ada yang dah respon ni, nampak tak? Ada yang dah respon. Cuba cikgu klik share tadi. Klik share. Dah, klik share. Okey, cikgu scroll ke bawah. Dah. Dia ada save as image. Okey, dia ada save as PDF. Okey, save as CSV. Okey, katalah kita nak save Padlet kita sebagai image. Klik sahaja save as image. Tunggu sekejap. Dark room in use ni maksudnya macam orang zaman dulu lah. Nak cuci filem tu kan dia kena duduk dalam bilik gelap. Ini samalah konsep Padlet ni. Tunggu, tengok. Keluar. Ni image ni. Ini adalah file PNG. Ni kalau cikgu perasan. Ini adalah, tengok ni. Kalau cikgu right click, kita boleh save image as. Dia dah jadi gambar. Okey. Ataupun daripada Padlet kita tadi, kalau kita klik share, kita nak save as PDF. Contohnya kita kata kita buat PDPR kan? Kita buat PDPR. Dah. Inilah hasilnya. Kita nak tunjuk pada PKP ke pencerapan dia cerap kita. Ini hasil yang pelajar hantar. Terus cikgu boleh klik share and then save as PDF. Sangat menarik. Cuba klik save as PDF. Dia suruh cikgu pilih pula. Nak saya A4 ke, portrait ke, landscape. Kalau nak portrait straight tu lah. Kalau nak landscape melintang tu. Okay, katalah saya pilih A4 dan portrait. Saya klik publish. Cikgu tunggu sekejap. Tengok dia hasilkan file PDF ke kita. Comel kan? Cantik tu. Kita dapat terus report soalan ada. Jawapan murid pun ada. Kalau kita suruh dia tulis nama tadi, siap nama dia ada. Amirah. Kita boleh buat postmortem pula dari kelas. Print ke ataupun buka dari kelas. Ni kita boleh print cikgu. Ni sebab dia dah jadi file PDF. Boleh download pun. Boleh download. Ni saya download. And then dia dah jadi file PDF dan cikgu boleh export dalam grup WhatsApp untuk pelajar tengok. Ni hasil awak. Okey, mungkin cikgu nak buat. Ni hasil yang awak dah jawab dalam Padlet. Kita tak payah nak buka Padlet masa tu tapi terbukti di sini. Ni jawapan dia, ni soalan dia. Okey. Itu dari segi sharing dan macam mana kita nak keluarkan pelaporan dia. Kalau CSV ni adalah file Excel dah. File CSV tu macam Excel. Save as Excel pun boleh. Nak print direct pun boleh. Okey. Itu adalah kelebihan
Padlet. Cikgu tak payah nak. Okey, setengah orang dia nak copy pula ni, dia klik apa dah? Print screen ataupun dia nak snip tak? Button snip tu. Cikgu nak snip nak jadikan bukti, nak letak dalam file RPH. Cikgu pun snip lah pula. Snip tak perlu. Dengan Padlet ni kita tak perlu nak snip dan sebagainya. Kita terus apa ni? Share tadi sebagai PDF tu dah jadi macam pelaporan. Sangat cantik. Okey. Ada nak tanya tak siapa situ? Dia keluar jawapan untuk semua pelajar yang save PDF. Ya, dia keluar semua cikgu. Kalau nanti saya tunjuk, sekejap saya sharekan saya punya Padlet. Saya tunjuk saya punya Padlet. Saya login nak ni. Ni Padlet saya. Padlet saya ni memang saya apa dah? Saya upgrade Saya upgrade yang Pro. Saya bayar 180 ya tu 40 ya setahun tu, tapi sangat berbaloi. Contoh, tengok dah saya dah buat folder. Okey, saya tunjuk dulu macam mana nak buat folder. Tadi saya janji nak tunjuk nak buat folder kan. Okey, kita balik semula kepada interface yang depan tu. Interface depan sekali home lah. Kalau klik ni, klik home. So dia balik pada depan sekali. Ada menu new folder. Cikgu boleh organize. Ni hak cikgu make dah. Ni hak kita buat. Latihan modul cemerlang matematik tu ada so. My travel itinerary tu ada so. Kita boleh create lagi. Kalau yang free ni, yang basic, cikgu boleh buat 5 sahaja. 5 sahaja. Okey, kalau nak banyak, nak lebih pada 5, kena klik upgrade ni. Kena upgrade lah. Upgrade ni, bila kita klik upgrade, katalah kita nak pay annually, dia pun akan bawa kita kepada kad kredit lah. Kita pun isi ataupun kad kredit kita semua tu, dia akan deduct dalam kad kredit kita. Boleh? Okey, tak payah beli lagi. Try dulu sampai 5. Kalau rasa worth, rasa menarik, rasa berbaloi untuk bayar 144 setahun tu, barulah bayar license dia. Okey, ni saya nak ajar nak create folder. Cikgu klik new folder. Dia minta namakan sahaja. Contoh, saya nak buat folder untuk kelas tingkatan 5. Tak? Bahan tingkatan 5 kau latihan dia kau nak tak dah tu. Saya buat satu folder. Dia keluar dari sini tingkatan 5. Saya nak buat lagi folder tingkatan 4. Ada lagi satu folder. So lagi nak buat folder personal. Personal. Ataupun panitia kau ikutlah. Ni contohnya personal. Buat folder, cikgu buatlah folder apa yang cikgu nak buat. Boleh? Baik, macam mana kita nak letak hok kita buat tadi dalam folder? Contohnya latihan modul matematik cemerlang ni, cikgu klik titik 3 ni. Cikgu klik titik 3 tu, add to folder. Cikgu klik add to folder, pilihlah folder mana cikgu nak letak. Cikgu nak letak dalam 2 folder boleh? Tak ada masalah. Letak dari tingkatan 5 so, dia tak hilang dekat mate ni. Dekat mate ni tetaplah ada. Cikgu nak letak dalam tingkatan 4 so. Boleh juga. Bila cikgu pergi buka folder tingkatan 4, ada sini. Cikgu pergi buka folder tingkatan 5, ada sini. Dia, cikgu yang ingat dia berbeza, dia benda yang sama. So, kalaulah pelajar tingkatan 5, dia letak, dia contribute, dia bubuh post, dia post dalam tu, pelajar tingkatan 4 pun akan dapat tengok jugalah. Cuma kita organize folder ni supaya kita kata, okey, kata kita organize folder tu supaya mudah untuk kita cari folder mana yang kita nak beri pada pelajar tadi. Kita dah letak mana. Tetapi kalau kita klik make, dia tetap ada keseluruhan Padlet yang kita buat. Contoh my travel itinerary saya nak letak dalam personal. So saya add to folder personal. So bila saya klik personal, dia ada folder Padlet tu dalam Padlet itinerary ni dalam personal. Boleh klik juga. Klik daripada folder ke tak? Ataupun saya klik daripada make ke, sama sahaja.
Boleh? Ni sebab sikit tak nampak apa dah pening dia tu. Katalah yang banyak macam ni nak cari pun susah, betul tak? Ni hok account hok saya bayar. Hok saya bayar. Yang made ni nampak banyak. Tapi sebenarnya saya dah letak dalam folder. So kalau saya klik folder 5/2 ni, dah. Dia kata 5/2, semua ada dalam ni. Contoh katalah saya klik folder Padlet buku latihan matematik. Saya klik yang ni. Saya dah buat dah nama. Nama setiap pelajar saya ni. Kalau saya scroll ke hujung, ada setiap orang nama. Ni siapalah nama 20 orang pelajar semua sekali. So sepanjang PDPR, di sinilah mereka menghantar latihan matematik mereka. Dah. Okey, saya tak perlu nak write sini sebab latihan ni kita dah bincang dalam kelas sebenarnya. Dah, kalau saya klik saw ni, saya boleh tengok. Ni latihan yang siapa tadi, Auni contoh. Dah hantar. Dia dah check semua ni. Sebab kita dah bincang dah kelas. Jadi saya kata yang bincang, yang betul right, yang salah tu buat pembetulan, kemudian snap dan upload. Snap dan upload ke sini. Kenapa saya suruh upload ke sini? Sebab masa tu kita ingat ke lambat lagi nak buka sekolah, nak buat PBD dan sebagainya. Di sinilah bukti dia. Tak payah dah saya duk, okey awak hantarlah buku latihan ke Pondok Jaga, nanti cikgu pergi kutip. Lepas tu cikgu pergi hantar pula. Lepas nak kita pun nak pergi ambil pula. No need. Dia just snap daripada rumah dia, terus hantar dalam Padlet. So saya boleh tengoklah contoh Aiman. Buat latihan siapa bab berapa. Okey, Atikah ni buat latihan siapa bab berapa. Contoh. Okey. Nampak? Ini cara ikut kreativiti cikgu. Macam mana cikgu nak organize ataupun nak guna Padlet ni untuk apa? Okey, ni contoh untuk PDPC lah. Okey, kalau tengok lagi untuk panitia pula dah. Saya ambil satu contoh. Saya untuk kelab pun ada, kelab robotik pun ada. Okey, katalah ini panitia matematik. Saya klik. Saya ada sediakan 2 Padlet setakat ni. Satu buku teks, satu bahan untuk guru matematik. Okey, buku teks saya klik tu, saya dah upload semua buku teks mengikut tingkatan. Dah. Ikut bab. The complete set. Okay, kalau katalah saya tertinggal buku teks kat sekolah pun tak apa. Nak tengok buku teks dekat atas 3 tajuk indeks, klik saja yang ni, terus dapat tengok. Ni tak download lagi cikgu dekat phone pun. Bila kita klik tu, dia buka tu daripada cloud lagi. Dia tidak download. Okey, kemudian cikgu boleh tengoklah. Cepat lambat tu bergantung pada internet kita. Okey, saya dah boleh tengok dah buku teks. Okey, kalau macam ni kelas PDPR, boleh tunjuk buku teks kat sini lalu dah. Okey, buku teks direct. Yang ni ada kan, kita dapat daripada ni, sumber tu kita upload saja untuk kegunaan sekolah. Okey, ni ada buku teks. Satu-satu bab tu semua ada. Okey, itu buku teks. Katalah bahan untuk panitia. Contoh cikgu ada apa? Cikgu ada di SKP. Dah, cikgu ada buku panduan. Apa-apalah. Kata dah dari segi pembinaan item. Cikgu boleh sentiasa tambah. Section ni boleh tambah je anytime. Okey. Contohnya cikgu nak letak apa lagi? Ni buku panduan. Katalah cikgu nak letak RPH lah. Boleh juga. Okey, RPH tingkatan 5. Cikgu pun ada satu kopi RPH yang lengkap. Tinggal lagi nak bubuh tarikh dengan masa dan kelas saja. Ni cikgu klik save. Cikgu boleh upload. Okey, cara nak upload dia cikgu klik tambah. Upload lah file. Okey, bila cikgu nak upload, bila cikgu klik tambah tadi, okey, dia ada banyak benda cikgu boleh upload. Yang pertama dokumen. Simbol ni dokumen dah. Cikgu boleh klik yang ni untuk upload dokumen. Yang ni gambar. Boleh ambil gambar. Okey, yang ni upload file dah ni. Cuba kita tak upload. Cikgu klik yang ni. Cikgu boleh upload dokumen, video, gambar dan sebagainya boleh. Yang ada dalam ni lah. Katalah saya ambil gambar ni. So, tunggu sekejap. Okey, klik publish. Dah. Sini boleh letak juga. Okey, apa dia lah contoh-contoh apa dah? Banner.
bengkel contohlah, terkait dengan RPH tadi. Contohlah. Okey, banner bengkel. Hari ni 16 November 2021. Okey, apa-apa sini. Sama juga kalau soalan. Cikgu boleh letak gambar, tak? Gambar rangsangan soalan itu. Kemudian cikgu letak sini soalan, boleh juga soalan 1. Soalan tarik bawah ni. Okey, soalan. Okey, perhatikan gambar di atas. Okey, tulis, contoh tulis karangan yang bertajuk. Bertajuk apa-apalah. Okey, cikgu pun publish. Nak tukar background dia, white jadi purple pun boleh. Okey, publish. So, pelajar dapat soalan, cikgu kata, okey, pergi ke Padlet yang saya bagi link. Tengok soalan, pelajar dapat soalan. Okey, jawapan dia mungkin cikgu boleh suruh dia letak ni ataupun cikgu sediakan ruangan jawapan. Save. Okey. Dan dekat jawapan ni pun cikgu boleh edit lagi. Jawapan, pastikan nama ditulis. Ditulis untuk setiap jawapan yang dihantar. Okey. So pelajar akan add sinilah jawapan dia. Dia upload lah sama ada dalam bentuk file ataupun dia bagi link ke. Dia boleh juga bagi image search. Image search tu kalau yang menyebabkan cikgu suruh cari gambar dan sebagainya dan lain-lain. Cikgu boleh explore ni. Okey, boleh sampai situ. Okey, dia menarik dah. Okey. Rin, ya? Rin nak tanya, katalah kita nak letak dalam Google Classroom kan, maksudnya link hak Padlet keseluruhan ni lah akan timbulnya tak? Okey, jap. Ni kita share dah. Kita share. Boleh tengok tak? Share on Google Classroom. Klik share Google Classroom tu. Ni dah dia buat sini, nampak tak? Yang besar. Okey, share to Classroom. Choose kelas tu lah. Kelas tu kita dah create dah awal-awal dalam Google Classroom. Dah. Katalah kita ada kelas ni, matematik tingkatan 5, saya nak share dengan tingkatan 5, K1 2020 lah. Hak ni hak add student dah. Okey, saya klik situ. Okey, choose action dia. Nak jadikan dia assignment ke? Tak. Nak jadikan dia announcement ke, soalan ke ataupun material. Kalau nak jadikan assignment, klik create assignment. Okey, lepas tu go. Dia akan bawa kepada ni. Macam kita duduk dalam Google Classroom lah. Tapi material dia duduk sini. Dia macam ambil link daripada Padlet, masuk dalam Google Classroom. Boleh tak, Ji? Faham. Okey, terima kasih Rin. Ini kita ni lah. Okey. Lagi satu. Cikgu suka pergi jalan kan? Kita create satu Padlet yang menarik. Okey, make a Padlet. Cikgu klik make a Padlet ni. Okey. Ambil yang ni, map. Yang lain tu samalah, wall tu lebih kurang shelf juga, cuma shelf tu dia duduk dalam bentuk partition. Shelf ni sesuai macam saya buat tadi, untuk kita letak dah nama pelajar siap-siap, dia upload hasil kerja dia di situ, senang untuk kita monitor dia. Okey, kalau kita nak suruh pelajar hantar hijau, tapi kita buat bentuk wall ni, duduk merata kat sini, payah kita cari mana Auni, mana Amir tak, payah. Okey, kemudian kalau kita tengok ini map. Saya nak share satu lagi map. Cuba cikgu select. Okey, My Sweet Padlet ni cikgu boleh ubahlah. Contohnya cikgu nak letak My Sweet Memory. Mungkin kita pergi jalan nak simpan tak. Make with Wonder tu tak apa, saya nak kekalkan yang tu. Icon saya tak saya ubah. Map style. Ni bentuk map lah. Cikgu boleh pilih map yang macam mana nak. Yang apa dah? Macam Google Map ke. Contoh saya nak ambil ni. Retro. Ni dah retro. Okey, ni keep working. Back sini. Okey, kemudian tulisannya My Sweet Memory tu. Attribution, reaction ni saya nak letak like lah.
Maksudnya kalau orang tengok, kita share dengan orang lain, dia boleh like. Kalau dia nak like lah. Okay, and then kita nak on button comment. Kot dia, kita nak tak comment. Mungkin nak tanya, apa dah? Kita share, kita ke mana tu, dia nak comment tak? Okay. Next, klik next. Okay, start posting. Okay, map ni, tak, kita klik saja tambah sini. Tak, ni dah tambah sini. Dia macam Google Map. Cikgu boleh search tempat tu. Contoh, Camera Highland lah. Kita pergi Camera Highland. Kita pun klik. Camera Highland, dia ada tempat pula. Tempat baru tu kan, Flora Park tak? Flora Park tu, kalau kita kena bayar RM50. Saya sendiri pun tak pergi lagi. Tak apa, saya klik. Flora Park, Berincang, Pahang. Kita pun nak ambil gambar live ni, kita duduk kat Flora Park tu. Kalau kita dah ambil gambar dengan phone, kita boleh upload pun boleh. Tapi kata saya nak ambil live, saya pun klik take photo. Dia pun tanya, nak benarkan tak Padlet guna kamera? Saya pun allow lah. Allow. Sekejap dah. Okey, dia akan onkan kamera tu pada kita lah. Lambat pula ni. So, mungkin sebab kita online recording. Tak rasa tak apa. Tak, Sebab tak ni apa. pakai surface dia slow sikit. Tadi try pakai laptop itu okey. Cikgu boleh try dengan phone pun boleh lah. Kemudian boleh direct ambil gambar. Map ni sangat menarik kat Cikgu G sebabnya dia cari ke kita kat mana. Kalau kita pergi Paris, dia cari Paris lah ke kita. Kalau kita pergi mana Alright, tak. okay, best Gitulah. Boleh try explore lah. Boleh okay. try explore. Ni pun map dia ni dia ubah dulu tak banyak pilihan. Tu macam banyaklah pilihan. Oh, upgrade lah ya. Okey, kalau sini ni kalau gini dia akan buka kamera pada kita dan kita boleh ambil direct. Contohnya kita duduk tempat tu kan. Kita boleh snap direct. Ni saya rasa mungkin sebab internet. Maksudnya kita insert terus video pun, Rin. Video yang ni take foto je ni. Kalau video saya rasa kena upload. Video pendek tu kita ambil luar lepas tu upload lah ya. Ambil luar dengan phone kita upload. Kalau upload senang je. Contoh saya ambil gambar daripada phone ke daripada mana tak? Mana gambar so. Gambar mana ambil gambar. Gambar ni tak apa. Gambar Rin pergi Itali. Rom. Nak cari duduk mana. Okey, katalah duduk Flora Park tu ambil gambar bunga ni lah. Okey, open. Okey, tunggu sekejap. Dah. Lepas tu kita pun boleh add. Ni kita berapa bulan ke ikut kita lah. Contohnya kita kata kita pergi Cameron tu ni 15 November lah hari ni. Untuk Cameron kita ni. Okey. 15 November mana Flora Park ni? Flora Park. Kita kata kita nak letak maklumat ke apa lagi. Tiket dia RM50 untuk adult. Per adult. Okey, kalau kids berapa? Okey, RM25 contoh. Dia jadi note situ. Kita pun klik publish. Nampak tak? Dia duduk kat map tadi. Dia pergi ke kamera tu. Ni dia besar kan map tu. Katalah saya kecil. Tu. Tepatnya adalah di Cameron Cameron, Flora Park, Berincang ada gambar and then ada tiket. Ni dia tersimpan di Padlet kita ni. Next time kita pergi lain kita add tak? Kita pun kata pergi Vietnam. Contohlah Vietnam.
Vietnam kita pergi mana? Kalau ada nama tempat, search lah nama tempat. Ni katalah kita pergi Vietnam National University. Kita pun upload saja gambar. Dah, upload gambar, kata saya ambil iso gambar. Buat download gambar ni lah. Apa tu? Banyak gambar, buat download gambar tu lah. Okay, saya pun upload. Open. Tunggu sekejap, tulis. Lawatan penanda aras contoh. Penanda aras. Dah. 2020. Ke mana? Bolehlah nak ngepek gapo dalam ni, ikutlah. Background dia nak bubuh warna orange contoh. Publish. Publishkan. Ada situ. Kita pergi Vietnam. Okey, jadi ada dalam memori-memori kita ni lah. Ada dalam memori kita ni. Dekat Vietnam ada dekat Malaysia ni ada klik je tu big. Okey, tu dekat Cameron. Nanti banyak tempat yang kita pergi, banyaklah dia punya apa dah tanda hok dekat map kita ni. Cikgu boleh gunalah, sama ada untuk sekolah pun boleh, untuk personal pun boleh, sebab kita boleh create banyak kan Padlet tu. Okey. Rin, maksudnya kalau kita adalah 100 gambar kan untuk pergi ke Vietnam tu. 100 kita boleh masuk ataupun dia buat macam galeri ke apa. Galeri tu saya tak ada try pula. Okay, kalau sini ni dia macam satu, tapi kalau kita nak add lagi boleh je add. Contoh pergi Vietnam juga, dekat universiti tu juga dah. Vietnam. Dekat universiti tambah-tambah gitu je lah. Tambah-tambah situlah satu-satu. Add gitu. Okey. Tu contoh lah deh. Okey, contoh yang mana ni? Okey. Saya ada letak ni pencapaian. Contoh pencapaian antarabangsa Kak Ji. Okey. Ni hok personal dengan mungkin ada hok sekolah lah ni. Ni hok sekolah, hok sekolah. Ada yang ni gimana ni? Washington. Nama pertandingan ada. Siapa guru pembimbing pencapaian? Okey, Gifran siapa? Cikgu Ana, rakan pembimbing siapa? Pencapaian dia apa? Hok ni Girom, bila? Semua ada. Tapi tak boleh gambar lah hok ni. Saya letak dari segi maklumat saja. Jadi bila-bila masa saja kita nak akses, kita boleh akses daripada Padlet. Kadang-kadang kita tak ingat orang tanya kita pencapaian berapa dah. Kita pun buka Padlet, semua ada kat situ. Walaupun dalam Malaysia sahaja, pergi pertandingan ke apa pun ada situ. Boleh untuk ni pengurusan kita di sekolah. Sebab tadi saya share kita pergi Cameron lagi Vietnam tu, waktu hak personal kita. Kita rasa menarik lah kan. So kadang-kadang kita balik daripada bercuti mana-mana tak ada gambar hak dalam telefon tu, pakai duduk blend banyak dalam tu lah. Tak nak buat video tak ada. Baik kita letak kat Padlet sini. Selagi kita tidak share, dia tak jadi public cikgu. Kecuali kita share. Okey, contoh yang ni dah. Saya pun share. Share sebagai PDF. Kita tengok apa rupa dia. Saya share sebagai PDF. Saya nak ambil landscape. Publish. Tak jenggi Vietnamnya. Ni contoh. Kita dah ada satu report. Rupanya kita dah pergi dah pertandingan dekat sini kan. Gitu. Contoh. Jadi tu pertandingan. Kalau cikgu kat sekolah, cikgu ada RPS, cikgu buat sini RPS pun boleh, ataupun cikgu buat perancangan gapo dah, perancangan kelab dan sebagainya. Bila cikgu export tu, dia duduk cantik je dalam PDF. Kalau PKCO ke siapa nak, download, hantar saja, ni pelaporan kita. Boleh juga. Okey. Balik pada dashboard. Okey, ni home. Tak ada dah lah. Tu je lah kalau Padlet ni. Kita boleh create, boleh share. Link nak share saya tunjuk dah tak? Okey, contoh kita ada satu apa dah? Satu contohnya ni dah. Satu Padlet. Kita nak share link ni. Kita pun klik share. Copy link. Rin tak share screen ke Rin? Rin tak share screen kan? Share dah. Tak nampak Nampak.
Share ni nampak. Sebab laptop saya selagi nampak. Boleh dah cikgu? Nak dapat kat mana link? Klik share. Bila cikgu buka Padlet, ni dashboard, cikgu pilih Padlet yang cikgu nak share tu. Contohnya saya buka meme set 1 ni. Saya klik saja share. Kalau nak share dengan pelajar, copy link ni. Copy link to clipboard. Pelajar boleh contribute, dia boleh upload, dia boleh post lah dalam Padlet kita tu. Tapi jangan bimbang, dia tak boleh delete hak orang lain. Sebab kita editor saja boleh delete. Tapi pelajar, katalah dia salah buat, dia upload audio, dia boleh delete audio. Hak dia saja. Lepas tu dia nak upload semula, boleh. Tapi dia tak akan boleh delete yang orang lain hantar. Jadi dia secure lah. Satu lagi, hasil kerja murid ni memang semua murid lain tengok ataupun kita ada tempat setting hanya cikgu yang boleh tengok? Ada. Bila kita share link Padlet, share satu page Padlet ni, murid lain boleh tengok. Okey, cuba kita klik change privacy ni. Sini dia ada private. Private ni dia hidden daripada public. Ni password. Tapi kalau password pun masih lagi kita share satu password yang sama. Okey, members only. Members only ni maksudnya anak murid kita kena sign in untuk untuk join, untuk post. Sebab ni gini, kalau kita share link, kalau cikgu tak ada account lagi pun cikgu boleh contribute bila saya will link tu. Tapi kalau kita dah letak syarat members only, maksudnya orang yang berdaftar dengan Padlet saja boleh post gitu. Secret ni, if I choose to share it with someone, they should be able to access it. Jadi kalau kita nak share dengan seorang aja, orang lain tak boleh hantarlah ke page tu. Public ni, kalau kita klik saja public, dia akan jadi public. Kalau research saja meme set 1 tu, orang lain dapat juga. Dia lagu tu. Okey, tu dari segi privacy lah. Okey, kemudian dari segi bila kita klik public tadi, visitor permission tu boleh read ke, boleh baca saja, ataupun boleh write, boleh menulis, tulis komen, boleh edit. Edit tu dia boleh view, dia boleh add post, dia boleh edit and approve other post. Tapi kalau kita buat untuk murid kita, kita jangan lah can edit. Tak, kecuali memang page tu kita buat untuk dia bantu kita edit. Tapi kalau kita nak bagi kebenaran edit ni, contohnya kita nak buat page untuk kelab. Tak, kita buat kelab, katalah kelab bola sepak. Tak, kelab bola sepak ada 2 cikgu. Kita pun buat, kita nak bagi rakan kita seorang lagi boleh edit juga. So kita set dia boleh can edit lah. Maka dia boleh edit. Dia boleh edit page itu sahaja. Dia tak boleh edit Padlet kita, hotline itu tak boleh. Dia hanya bila dia klik link tu, dia bawa orang tadi ke Padlet yang kita share tu sahaja. Boleh? Ada nak tanya lagi tak? Okey, boleh. Boleh. Okey. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok kat sini, usage tu dah settle dah. Q&A lah kalau ada. Sekejap je. Kalau ada nak suruh terreka part mana-mana lagi, boleh. Masa ada lagi ni, pukul 4 baru ni. Rin, mungkin ada hak masuk lewat tak, Din? Macam mana nak start sign up Padlet? Okay. Nak sign up, sama ada kita boleh pergi ke D5, dalam d5.edu.my ni. d5.edu.my. Kalau cikgu tarik, dia bawa kita kepada akaun D5. Cikgu boleh klik guru. Kemudian menu ni, ada berapa menu ni? 10 ni. Ambil aplikasi.
Okey, ambil aplikasi. Kemudian pilih Padlet. Pilih Padlet. Okey, bila pilih Padlet, okey, katalah saya buka satu ID baru. ID mana ni? Okey, inilah. Okey, katalah saya ambil sekejap deh. Delima. Guru. Oh, bedak. Ni mana lagi? Mana bedak? Okey, ni tak boleh nak ni sebab dia ID admin ni. Okey, tak apalah. Katalah saya tarik Delima pula dah. Tu kalau Delima deh, kalau Delima tadi, sekejap deh. Kalau Delima tadi cikgu klik Padlet. Tak, cikgu klik Padlet. Dia akan bawa cikgu direct ke Padlet ni. Sekejap deh, saya sign out dulu lah. Log out. Okey. Kalau daripada Delima, dia terus bawa ke sini. Bila kita klik saja aplikasi ni, Delima, Padlet, dia akan bawa kepada page Padlet lah, sini. Kemudian boleh klik login untuk yang dah ada account. Yang tak ada account lagi, klik sign up for free. Klik sign up for free. Okey. Kemudian boleh sign up lah with Google. With Google sebab ID Delima tu sebenarnya ID Google. Okey, kemudian kalau klik ID Delima tu, dia akan minta register. Cikgu isi sajalah form tu, kemudian let's go lagu tu. Okey, katalah saya baru nak register, tak saya guna kod akaun Delima. Boleh juga. Buka Google Chrome, buka Google Chrome tu. Okey, type saja Padlet. Type saja Padlet. Enter. Dia keluar dekat carian kita tu Padlet You Are Beautiful tu, jalanlah tu. Klik Padlet You Are Beautiful. Kemudian kita akan dapat interface yang samalah. Kalau dah ada account, boleh klik login. Kalau belum ada account, klik sign up for free. Kalau cikgu klik sign up for free ni, dia akan keluar yang ni. Okey, pilihlah nak sign up guna ID email Google ke, email Microsoft boleh, email ID Apple ID pun boleh. Okey. Kalau nak klik guna Google pun boleh. Kalau email lain selain pada tiga ni, boleh type direct sini, Yahoo dan sebagainya. Katalah saya ambil satu email ke apa ni? Ini dia sekolah ni. Tak ada. Ambil ID email, betul. Okey, saya nak copy email ni, mana dah? Nak sign up ni, masukkan email, masukkan password. Okey, password saya ambil. Okey, klik I am beautiful ni, sign up. Tak apalah, cikgu lelaki pun I am beautiful juga. Okey, kemudian bila cikgu dah sign up, apa ni? Dia akan minta cikgu pilih lah nak lesson pro ke basic. Basic ni free. Cikgu ambil hot free dulu lah. Okey, yang ni dia bagi 3 je Padlet. Ni bagi 3 sahaja. Okey, continue. Ada tu dia bagi 4, ada bagi 5. Okey, kemudian dia pun kata welcome to Padlet, let's go. Cikgu let's go tu, dia terus bawa ke sini. Yang ni kalau cikgu nak allow, dia akan keluar notification. Kalau tak, block sajalah, dia tak keluar lah. Macam notification hot Telegram ke apa tu kan, dia keluar bawah tu. So ini adalah apa ni, bila kita dah sign up, kita boleh start buatlah Padlet tu. Boleh make a Padlet. Okey, kalau kita nak ada soalan ni, dia kata kenapa kena tukar setting nak type tak boleh, view only. Hot mana Itu kehadiran, sorry saya silap. Saya silap text link tadi. Oh, link kehadiran. Sorry. Okey. Kehadiran, alright.
Okey, boleh dah. Lepas tu kita boleh buat Padlet lah. Make a Padlet ni. Klik make a Padlet. Bila klik make a Padlet, dia suruh pilih lah nak bentuk mana. Katalah kita nak buat timeline, boleh juga. Klik select. Buat timeline tu. Okey, kemudian setting dia ni samalah. Nama timeline kita tu apa dia? Kita kata timeline SPM 2022. Contoh. Tak? Okey. Group, contoh description dia group pelajar target. Okay, ikon kalau nak letak lah. Tak saya letak pun tak apa. Katalah saya nak letak, nak ambil mana ada sini saja. Okey, ni nak ambil smiley ni lah. Okey, back. Kemudian link ni boleh letak sendiri, boleh custom made. Okey, timeline SPM 2022. Okey, kalau nak tak underscore boleh dah. Dash tak boleh, underscore ya, boleh. Okey, wallpaper, klik saja apa-apalah wallpaper. Katalah saya ambil gambar jetpack. Okey, back lagi. Balik. Sini tak saya komen ke apalah. Okey, next. Siap dah setting ni cikgu pilih. Okey, cuma kalau cikgu nak bagi pelajar, saya pesan sekali lagi, kalau cikgu nak bagi pelajar post, suruh pelajar letak jawapan dan sebagainya, jangan tick, jangan on lah button require approval. Kalau dok letih kita kena approve dulu baru dia boleh post. Okey? Jadi lambat lah sebab ada pelajar, okey kita duk tengok masak dapur, dia nak post, tak boleh nak post. Okey, klik next. Okey, start posting. So cikgu boleh start posting lah. Katalah kita klik tambah. Dah. Sini kita kata kelas tambahan. Publish. Kelas tambahan dekat situ. Rin, maknanya lah ni, kalau kami ni peserta ni nak kalau type timeline SPM 2022 tu boleh pergi straight sini untuk bubuh bahan. Tak boleh sebab saya tak share sebagai public. Okey. Ni Kalau dekat public maksudnya boleh cari. boleh cari. Kalau kalau nak pergi ke sini untuk bubuh bahan, saya klik share, copy link. Saya copy link, tak. Saya share dekat dekat chat ni. Sekejap saya share. Cikgu boleh tu link. Cikgu boleh bubuh lah. Ni kelas tambahan contoh. Tak. Okey, kemudian boleh tambah lagi. Saya boleh tambah lagi. Apa dia lagi? Contohnya ujian 1. Ujian 1 berapa bulan ni ujian 1? Contohnya 14 Februari hingga 20 Februari 2022. Tarikh situ boleh. Lepas tu perkara dia bubuh bawah pun boleh. Ujian 1. Ni nak pendek tak? 14 bulan 2 hingga 20 bulan 2. Tak? Ni untuk tahun 22 dah apa dah? Okey, publish. Nampak tak? Kita ada timeline tu. Tadi ni saya bagi mula buat tarikh lah. Edit post. Saya kata Januari. Berapa Januari? Kita buka sekolah 2 tak? 5 Januari tu nak start dah kelas tambahan. Sebab SEM 3 okey. Pakai start lalu kelas tambahan. 5/1 kelas tambahan. Siap. So kita ada timeline. Itu timeline. Dia buat ke kita, dia susun. Boleh? Jadi kalau dalam unit kecemerlangan hot tu SU pelajar target, hot ni SU tu ada dah tambah. SU kurikulum, SU core. Nak letak tu boleh. Tengok ada timeline. Okey, tu untuk timeline dah. Okey, anytime nak edit boleh edit ni. Klik tambah edit post. Katalah benda dah berlaku ada gambar. Add lah gambar. Gambar ujian. Budak tengah ambil ujian tu ambil gambar. Contoh. Tak, lepas tu bubuh gambar budak ada ujian. Mana gambar? Tu gambar lah buat lelak gambar budak ada ujian. Contoh.
Update. Ada gambar situ. Saya jadi macam pelaporan kita. 14/2 hingga 20/2 ujian. Ataupun cikgu nak tukar ujian duduk atas ni, tarikh duduk bawah ni. Boleh juga. Klik edit ni. Tukarlah. Edit post. Atas ni bubuh ujian. Ujian 1. Bawah ni tak ditarikh tak? Tarikh. Tarikh dia 14/2. 20/2. Sekejap. 14. Rin, kalau siap ada timeline ni, perancangan kita lah, kita nak print tu keluar kan kalau kita nak menu Klik print. share ni. Kalau panjang tak, pilih landscape lah tak. Print, klik print. Tengok dia keluar tu. Tu dia preview. Ni bentuk landscape. Portrait. Landscape ni, letter. Gitu. Dia keluar tu dia macam pelaporan. Dia tak keluar gambar timeline gitu-gitu apa dah? Straight gitu. Supaya dalam Padlet tu. Dia keluar tu macam pelaporan jujur gitu. Boleh Kak Ji? Boleh pilih tak template pelaporan tu? Ada tempat memilih. Maksudnya dekat dalam Padlet ke? Masa kita nak print tu kan, dia tanya A4 ke, landscape ke. Okey, masa kita nak klik print tadi, dia direct print. Dia susun dah kita. Tapi kalau kita nak buat PDF dulu boleh. PDF ni kan, kalau kita save as PDF, kalau klik save as PDF, kita boleh pilih lega ke, letter ke, 3 je lah pilihan pun, tak banyak. Katalah letter, landscape. Publish PDF, dia buat ke kita. Sekejap. Tu dia buat tu, dia turun gitu. Boleh explore nanti tengok. Ni dalam bentuk PDF. Lebih kurang print tadilah juga. Gambar duk bawah. Gitu. Gambar tu tak boleh edit dah kan? Tak boleh dah sini, tak boleh dah. Dia keluar ikut format yang dia dah set lah. Kau tak payah juga kan dia. Jadi gitulah maksudnya. Katalah cikgu SU apa-apa, cikgu letak pelaporan dalam bentuk ni. Bila kata nak bentang saja tak payah nak buat PowerPoint dan sebagainya dah. Tunjuk je hak ni. Tunjuk je hak ni kalau untuk bentang online lah. Kalau untuk pelaporan nak masuk file dan sebagainya kena share sebagai PDF ataupun direct print lah. Okey, saya rasa itu sajalah untuk Padlet. Ada lagi tak nak tanya? Okey, kita buka kepada para peserta untuk bertanyalah apa yang muskil. Sila. Ada soalan ni dekat chat. Kalau semua pelajar boleh tengok, ada kemungkinan meniru jawapan tak? Okey. Kemungkinan untuk meniru jawapan tu kemungkinan ada lah. Tapi macam tu atas tujuan kita nak letak bahan, kita sediakan Padlet tu. Contoh hak ni dah latihan. Okey, akan ada pelajar yang hantar dulu dan lambat, tapi macam saya letak sini, pelajar hantar bahan yang kita sudah bincang bersama-sama dalam kelas. Jadi kita dah bincang jawapan tu, pelajar kena buat pembetulan. Kau tengok sini deh. Latihan ekstensif yang pelajar hantar ni kalau puasa, dia just hantar yang dia dah buat pembetulan. Kok mana dia tak boleh jawab tu sebab kita dah bincang dalam kelas, dia dah betulkan siap-siap, dia cuma upload ke sini supaya kita ada bukti. Kalau kita nak bagi PPD ke apa ni lah, kita tak payah duk kutip semula dah buku latihan dia ke dan sebagainya. Kebarang kalian nak tengok jawapan lain tu kemungkinan ada. Tapi atas kebijaksanaan cikgu nak menyusun bila dia nak kena hantar. Macam mana dia nak kena hantar. Jawapan tu sudah dibincangkan ke belum. Okey, kalau kita tak boleh bagi pelajar line cikgu, maksudnya pelajar tu kena direct PM ke kita lah, ke WhatsApp ke dah. Tu memang tertutup lah kalau gitu. Kalau dekat Padlet ni memang untuk berkolaborasi gitu.
Okey, ada lagi ke? Baik, hok kuasa Padlet petang ni dah saya sharekan apa dah? Link dia dah. Saya share link dalam grup, copy link. Untuk upload hasil kerja lah kan? Ya, copy link. Peserta boleh try buat Padlet, kemudian boleh upload link Padlet masing-masing. Okey, link Padlet tu boleh copy lah. Cikgu buat satu Padlet, cikgu copy, cikgu paste sini. Cikgu paste dekat link yang diberi ni. Okey, dalam link yang diberi juga ada ruangan, ada link. Saya dah letak sekali lagi, link penghantaran tugasan bengkel ada sini. Kemudian link grup Telegram pun ada sini. Kod-kod cikgu yang belum menyertai Telegram tu ada nak tanya dan sebagainya. Link grup Telegram pun ada sini. Link kehadiran bengkel tu saya tak dapat lagi tadi. Ni kehadiran. Okey, saya copy dah. Terusi. Link kehadiran bengkel pun ada sini. Saya tak ingat nak share satu lagi jap. Ya, update. Okey, link kehadiran bengkel pun ada sini dah. Okey, bahan yang cikgu nak hantar, cikgu boleh add lah mana-mana dah. Ni link Padlet peserta. Cikgu boleh letak sini. Okey, masukkan nama dan sekolah. Nama dan link. Okey, nama dan link. Nama, nombor telefon sekali lah dok. Kita nak bagi hadiah kepada Padlet terbaik tu. Okey. Boleh kita cuma kita mohon lepas tu lah nombor telefon tak? Okey. Cikgu masukkan nama, nombor telefon dengan link lah. Nanti kita akan pilih Padlet yang terbaik, yang paling kreatif untuk kita post hadiah misteri gitu. Okey. Satu lagi ingat. Saya nak share mana dah? Bookmark. Bookmark ni kita boleh buat bookmark Padlet ni, contoh saya buat my bookmark ni. Okey, semua keratan akhbar, contoh yang berkait tak dengan pelajar ke, dengan cikgu ke, dengan pelajar cikgu ke dan sebagainya, cikgu pergi saja. Contoh cikgu ada akhbar Sinar Harian. Sinar Harian. Cikgu carilah berita tentang apa cikgu nak tengok tu. Berita tentang cikgu ada contohnya. Contohnya saya nak ambil satu berita bahasa apa Sinar Harian terkini ni. Okey, saya nak ambil ni. Berita tentang tiada penularan wabak kolera di Perak. Okey, cikgu katalah ni berita sekolah cikgu lah. Tak, contoh berita sekolah cikgu. Just copy saja link atas ni. Link dekat atas ni. Tu saya buat biru atas tu. sinarharian.com.my/ tu. Right click. Copy. Lepas tu pergi kepada Padlet. Pergi kepada Padlet tadi. Cikgu buat bookmark tadi. Cikgu pun klik tambah. Klik tambah sini. Okey. Cikgu paste saja link tu. Ctrl V. Tu link. Boleh. Kalau cikgu tak say letak gitu nampak serabut, cikgu pun letak tajuk. Kolera di Perak. Contoh cikgu nak ambil artikel. Nak share dengan pelajar. Nak share dengan pelajar. Boleh juga. Cikgu letak tajuk kolera di Perak. Cikgu pun letak link. Dekat ruangan bawah ni. Bubuh link. Sorry. Bubuh link. Dia pun keluar sini. Dia keluar dah. sinarharian.com.my ni. Publish. Dia akan keluar. Maksudnya kita boleh buat satu apa ni?
paparan untuk berita-berita menarik ke gitulah dah. Berita-berita menarik ke hok tu personal kita macam hok saya ni nampak banyak kita belakang deh, hok sekolah kita belakang. Tapi katalah cikgu nak buat cikgu-cikgu BM atau cikgu-cikgu BI, cikgu nak ambil satu artikel dekat NST ke berita harian, nak letak dalam ni supaya pelajar baca and then dia buat ulasan. Boleh juga. Ataupun cikgu nak suruh dia tengok kod telefon and then dia buat ulasan dan buku tulis kat rumah pun boleh. Tu kita kena semak buku tulis dia. Kalau kita nak suruh dia post lalu sini pun boleh. Samalah. Okey. Ni my bookmark. Cikgu tukarlah tajuk tu kepada apa-apa. Gitulah. Tu dari segi artikel kita copy link, paste saja kat sini. Boleh. Okey, itu saja semua sekali. Rasa tak ada dah tinggal tu. Begitu detail dah tu sebenarnya. Tapi kalau siapa yang belum hands on mungkin dia tak nampak lah. Okay, semua yang ada sini dah ada account dah sign up dah. Okay, kalau dah ada baguslah, maknanya boleh terus buat lah satu, ataupun siapa yang dah ada pun boleh hantar terus Rin sebagai contoh. Boleh hantar link dekat tu kita bagi tadi. Okay, Mah bila nak buat Mah? Tapi kan memang Padlet ni memang seronok sebenarnya kan. Memang seronok sangat. Macam saya anak kita selalu duk main dengan Padlet ni. Dia perlu ajar kita cara mudah untuk kita letak gambar tanpa upload. Okay. Ili boleh share ni. Ya, share ni. Kadang-kadang pelajar ni dia lain kan. Dia perlu ajar kita kan. Macam contoh saya. Okey, sekejap. Just benda tu memang kita nampak macam simpelnya sebenarnya, tak perlulah nak upload bagai kan. Okay, contoh sekejap. Okay, ni saya share. Okay, ni evidence sejarah. Nampak ke saya share ni? Okay, ni evidence sejarah. Contoh macam Cikgu Rin ajarlah tadi buat nama ni. Contoh kita nak tambah, okay? Kita just tambah ni ada, okay. Okay, kita tak perlu tekan upload ni. Kita perlu just klik sini, paste je. Paste je untuk gambar pun, walaupun bukan kata. Kalau teks, ingatkan teks saja untuk paste gitu kan. Gambar boleh. Kita just, contoh benda kita Google ke, kita copy daripada Google tu, terus paste. Gitulah. Ni pun anak ajar. Kata, tak payahlah kita nak upload cari. Okay. Okay. Maksudnya kita pilih gambar awal lagi lah. Kita contohnya macam saya, murid hantar. Dia kata, teacher tak boleh upload lah dalam Padlet. Kata tak apalah, hantar kat Telegram, kita tolong masukkan. Kita just copy daripada Telegram tu, masuk, pastekan dalam Padlet. Dia macam-macam tak? Jadi dia apa dah? Satu lagi dia tambah sama. Dia upgrade sama. Padlet tu sendiri dia upgrade sama. Satu lagi ialah cikgu boleh buat kolaboratif dalam kelas. Saya ni contoh ni yang biasa Cikgu Afida semua buat kan. Saya rasa Ellie pun biasa buat tak? Boleh kolaboratif. Katalah pilih yang wall ni. Tak, cikgu boleh letak dah siap-siap. Ni katalah kelas matematik. Matematik Isnin contoh. Okay, kemudian ni tak apalah, saya teruskan ni saja. Start posting, cikgu pun letak sekejap saya nak tukar ni. Lagi saya tak ingat ni lah. Katalah cikgu tersalah pilih, cikgu terpilih tadi wall, saya nak tukar kepada bookshelf balik. Cikgu boleh tukar dah. Cikgu klik titik 3 ni, ambil change format. Okey, ambil semula. Saya ambil semula shelf ni. Dia boleh tukar. Hok siap dah pun boleh tukar. Contoh yang ni. Yang ni edit. Katalah edit, boleh edit. Ni katalah saya nak letak nama. Save.
Okey, kemudian kita kata umur. Kita nak main dengan pelajar kita dah kelas. Dah. Kita pun kata, okey, cikgu dah bagi link. Cikgu bagi link dah, siap-siap. Okey, type nama kamu. Dah. Pelajar pun kita type nama tu jujur. Secara tak langsung kita dapat kehadiran. Lepas tu umur dah. So kita dapat audience kita. Umur dia berapa tahun. Dah. Mungkin dalam grup Bankip kita ni, ada yang umur 30, ada umur 42 dan sebagainya. Kemudian 50. last kali, kita nak refleksi contohnya. Refleksi. Apa pandangan cikgu terhadap banking ni. So cikgu pun boleh letak semua menarik, tak menarik gitu dan sebagainya. Okey, kita try share deh. Kita edit. Yang ni contoh yang cikgu dah buat ni, nanti saya tunjuk macam mana bila kita modify. Okey, sekejap saya edit sikit. Kita kata ni bengkel Padlet. Bengkel kuasa Padlet dah. Padlet. Okey, ni Tambah nama sekolah saya lagi Rin, nama sekolah. Sekejap, umur. Okey, nama sekolah. Nama sekolah. Saya share dululah. Share, copy link to clipboard. Okey, saya dah chat dah. Okey, cikgu boleh respon lah. Ambil dekat chat tu. Okey, ni cikgu boleh susun balik ni. Boleh tukar. Boleh tukar. Sambil-sambil cikgu nak mengisi tu, ni boleh tukar. So cikgu boleh isi dah nama, umur, nama sekolah, refleksi. Okey. Cikgu boleh main dengan pelajar. Okey, boleh main dengan pelajar. Nak bagi dia tak mengantuk masa kelas PDPR. Sebab yang sekolah ni tingkat 5 dengan 6. Kalau lain-lain tu masih lagi berada di rumah. Okey. Cikgu Zalmini. Berapa umur Kak Mimi? Oyak dah 17. Yang bestnya kita boleh trace kerja budak ke atas. Atas ke tak atas dan sebagainya. Okey, dalam audience kita tengah buat ni, kita boleh modify ni. Kita boleh change format ni. Katalah saya tukar format kepada grid. Dia jadi lagu tu. Dia jadi lagu tu kalau grid. Okey, saya boleh tukar format kepada wall. Jadi saya dapat lagu tu lah. Ni nama, tapi dia tak duduk dalam kolom umur dan sebagainya lah, dia duduk merata. Ada audience saya yang umur 49, ada 40 dah. Katalah saya tukar balik, change format ni kepada bentuk chef. Boleh pula balik pada yang tadi. Nampak? Masa pelajar duk buat pun kita masih lagi boleh tukar format tu. Jangan risau Allah terbuat format wall, sebenarnya nak format bookshelf pergi delete, lepas tu buat semula, tak perlu. Cikgu boleh tukar kat sini sahaja. Okey. Nak clear all post, klik saja clear all post, hilang semua post tadi. Dah. Jadi cikgu boleh letak sinilah. So saya rasa itulah sedikit perkongsian daripada saya yang tidak seberapa ni, sebab saya pun belajar explore je, belajar sendiri je juga. Okey, jadi saya share lah apa yang saya tahu. Yang kurang tu saya mohon maaf. Okey, cikgu boleh letak refleksi lah sebagai untuk kami tim TMK JPN Kelantan ni tambah baik lagi di masa hadapan. Sebab saya rasa tak banyak dah banking kita. Saya rasa ada last kat JDSA lagi dengan Cikgu Saiful. Kau tak ada dah? Ada satu lagi. Ada satu lagi dengan Cikgu Saiful. Lepas tu habis dah untuk tahun ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya serah kembali kepada moderator lah. Berapa kali last dah ni? Ada sesi bergambar ke moderator? Kak Ji gimana? Moderator gimana dia ni?
Okey, diminta kepada semua peserta untuk ada dah. Okey. Okay, sorry. Tutup mic, salah tutup mic. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Rin yang telah memberikan input yang sangat bermanfaat dan menarik sebenarnya, sebab kadang-kadang kita ni hak masuk ni saya percaya adalah guru-guru yang biasa guna Padlet untuk isikan task yang dibuat masa bengkel-bengkel, betul tak? Tapi kita tak pernah create pun lagi. Jadi sekarang selain daripada yang pernah create, mungkin ada yang buat yang biasa-biasa, tapi oleh kerana ada lagi template seperti maps, bookshelf dan sebagainya tu, mungkin memberikan dipanggil kreativiti yang lebih lagi lah untuk kita bersama dengan murid-murid yang tak tahu bila PDPR kita berakhir. So apa-apa sahaja yang kita dah ada himpunan kerja-kerja murid boleh mula upload lah. Betul tak Rin? Betul-betul. Okey, dan saya serahkan kepada Puan Ellie untuk mengendalikan sesi penyampaian sijil kepada penceramah kita yang hebat ini. Okey, bagi sebagai tanda penghargaan, dengan ini majlis mempersilakan Puan Wan Azrina binti Muhammad Zuki untuk menerima sijil penghargaan daripada unit TMK JPN Kelantan. Terima kasih. Mayam lah kau lah ni. Ya. Nak terima lagu mana tak? Ambil Rin, ambil. Okey, so untuk itu kita tengok bengkel seterusnya insya-Allah akan dimaklumkan tarikhnya. Kalau kira minggu depan lah, kalau tidak ada halangan, bersama dengan guru ikon kita, guru ikon digital kita, iaitu Cikgu Saiful dari SK Kota Raja Bahar. Raja Bahar, dan moderatornya adalah Sir Ahmad Fakrul Razi yang sekarang bertugas dan berkhidmat di SK Lepan Jaya Gua Musang. Okey. Jadi jangan lepaskan peluang, set your time, insya-Allah. Tengok update dalam grup Telegram kita, iaitu Zero to Hero. Ada yang belum join kan grup Zero to Hero? Kerana dalam Telegram tersebut banyak link-link ya, Padlet bagi setiap slot, dan juga link YouTube yang di bawah channel Jabat JPN Kelantan sektor pembelajaran. Okey. Jadi untuk itu saya sebagai moderator pada hari ini mengucapkan selamat meneruskan ya PDPR dan juga pembelajaran nyata bagi guru-guru tingkatan 5 yang sudah mula ke sekolah, dan teruskan penggunaan digital ini untuk sebenarnya memudahkan pendokumentasian dan mudah untuk kita cek baliklah kerja buat kita dah. Jadi harapnya semua aktiviti yang kita jalankan ini mencapai objektif bagi membudayakan digital learning dalam PDPR kita. Okey, terima kasih Cikgu Zura, dan walaupun tak ramai pada petang ini, kita percaya hasil rakaman yang akan dikongsikan selepas ini juga akan memberi manfaat sepanjang zaman lah ya, bagi mereka yang mungkin tidak berpeluang pada petang ini kerana sekolah dah dibuka. Okey. Apa lagi Rin, pesanan kepada teruskan buat Padlet, dan insya-Allah Padlet terbaik kita akan bagi hadiah. Share link je lah dalam tu. Okey. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambar. Okey, sesi fotografi. Last dah ni, last. Mungkin last. Ada satu lagi. Nama tak tengok belakang. Zul, Mimi. Boleh unmute kan? Boleh unmute sebab saya boleh kecek dah. boleh kecek dah. Okey, Hai Kak Zu.
Azhar, kawan-kawan. Yeah. Thank Ada you ke Kak Ji Mimi. tu? Oh, thank you Mimi. Minyak Mimi Kak Ji guna. Boleh. Okey, boleh ambil Okey. gambar Lin. Dia senyum. 1, 2, 3. Okay. Peace semua. Freestyle. Okay, freestyle. Okay, hero-hero. Digital hero. Apa simbol digital hero? Tak ada puasa. Puasa. Okay. Okay. Okay, terima kasih semua. Terima kasih kasih. semua. Terima kasih semua. Belakang deh. Kiri. Terima Selamat kasih tahniah hari Lin, ini. Kak Ji, semua Terima yang kasih Rin, Kak Jin. Tahniah semua host. Belakang tabir tu Adila.